seorang lagi doktor disyaki terlibat dalam kartel tuntutan palsu berkesor. Seorang ahli perniagaan didakwa di Mahkamah Seksyen Tinggi atas 3 pertuduhan melakukan tuntutan palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial berkesor bagi Pelaga Tinawani Jamil bersama saya Jasmine Abu Bakar dimulakan dengan laporan ini terlebih dahulu seorang guru besar di Hai, saya Wan Dr. Bintuan Sulaiman, KBG 2308 10703. Saya memegang watak sebagai Puan Aina iaitu ibu kepada Sarah. Hai, nama saya Siti Batusha binti Arifin, KBJ 2308110 Saya memegang watak sebagai Sarah, anak kepada Puan Aina serta Tuan Hakim. Hai, saya Nurul Hadira binti Abdullah, KBJ 2308110 Saya memegang watak sebagai peguam pembela. Hai, nama saya Nasrul binti Sulaiman, KBJ 2308110 Saya memegang watak sebagai Cik Setia iaitu pengawas syarikat insurans. Hai, nama saya Ilham Safar binti Azman, KBJ 2308110 dan saya memegang watak sebagai Cik Isa. Sebenarnya Cik, saya datang ni nak buat tuntutan berkuasaan di kuasa kawasan perubatan anak saya. Boleh, tapi sebelum itu, boleh saya nak dokumen Puan? Jom Cik sendiri. Okey, menurut dokumen Puan berikan, Puan layak untuk menerima tuntutan pada pasal ini. Tapi saya akan merujuk dulu kepada pihak atasan untuk penerusan pada pasal ini. Puan boleh pegang dulu, jika apa saya akan menghubungi sebelum Puan. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Lisa. Waalaikumsalam Cik Sofia. Saya ada bersesuatu nak beritahu berkenaan tentang tuntutan papasan. Boleh nanti saya datang ke Cik Sofia ya? Hai Cik Sofia. Hai Cik Lisa. Ada apa Cik Sofia? Macam ni Cik Lisa. Tadi ada klien datang. Dia ingin minta papasan untuk kes perubatan anak dia. Tapi saya dah berlaku dengan doktor dia. Sebab tidak menarik surat pembesaran dari doktor. Oh ya ke? Boleh saya tengok dia tadi? Macam saya Sofia. Boleh ke saya nak tengok dokumen dia dulu? Kita nanti kita jumpa dekat kafe. Boleh? Kita perlu pastikan semua bukti yang kita ada ni kukuh. Kes ni sangat penting untuk menjaga integriti syarikat insurans. Mereka telah membuat satu penipuan yang besar dan ini adalah satu penipuan yang sangat serius. Jangan risau Lisa, saya sudah kumpulkan bukti yang diperlukan. Kami ada rekod tuntutan palsu dan dapat keterangan daripada doktor bahawa syarat ini tidak memerlukan rawatan yang didakwa. Kes ini sangat jelas. Hello, Assalamualaikum Puan Aina. Waalaikumsalam Cik Sofia. Saya ada nak bincang tentang dokumen yang Puan Aina tulis berikan itu. Boleh kita jumpa dekat pejabat? Boleh nanti saya akan jumpa Cik Sofia dekat betul Cik Sofia. Bye. Okey, terima kasih Puan Aina.
tak sangat cikgu menuliskan tuntutan perpasan di rawatan anak saya? Maaf Puan Aina, saya memang tak dapat apa. Tapi dokumen yang saya bagi hari itu tak dapat apa sahaja. Tolonglah Puan, saya merayu. Puan yang masih sedikit, saya akan hadap kes ini ke mahkamah. Baiklah, kita akan jumpa di mahkamah. Saya memastikan saya kenal kes tuntutan ini. Hello, Assalamualaikum. Saya dari syarikat Manufaktur. Apa yang saya boleh bantu? Waalaikumsalam. Saya Puan Aina. Sebenarnya saya dapat dahulu pada kawan saya Siti. Saya ada nak minta tolong Encik Farah sesuatu. Okey, nanti saya telefon Puan Aina balik ya untuk kita bincangkan tentang kes Puan. Okey, terima kasih. Aina, saya faham perasaan awak tetapi kita masih ada peluang untuk menerangkan keadaan awak di mahkamah. Saya akan yakinkan hakim bahawa tuntutan dibuat kerana dipaksa, bukan atas kerana niat jahat. Saya tak tahu nak buat apa. Saya cuma mohon Puan ke Sarah. Saya terpaksa buat tuntutan ni. Kalau saya dipenjarakan, macam mana dengan Sarah? Ibu tak buat salah apa-apa pun kan. Ibu cuma buat apa yang terbaik untuk kita. Ibu cuma buat apa yang ibu rasa betul. Sekarang ibu jelaskan semuanya dekat mahkamah. Aina, ingat saya ada kat sini. Kita cuba yang terbaik, okey? Saya akan cuba tenang dengan Sarah. Sebelum memulakan berbicara, Puan Aina diminta untuk pegangan tertutup. Kita akan mulakan dengan pihak pendakwa yang mewakili Cik Sofia iaitu Cik Lisa untuk memulakan perbincangan. Silakan. Yang Arif, kes ini telah melibatkan Puan Aina binti Hassan yang telah membuat tuntutan palsu ke atas syarikat kami dengan mendakwa anaknya Sarah untuk mendapatkan kos rawatan yang tidak pernah wujud. Tuntutan tersebut telah melibatkan jumlah wang sebanyak RM200,000 Malaysia. Kami akan membuktikan bahawa tuntutan ini tidak berasas dan merupakan satu penipuan yang telah dirancang. Cik Sofia, bolehkah Cik Sofia jelaskan kepada mahkamah tentang hasil penyiasatan Cik Sofia? Yang Arif, setelah tuntutan dibawa oleh Puan Aina, kami menjalankan penyiasatan terperinci. Kami mendapati bahawa dokumen perubatan yang diserahkan adalah palsu. Kami juga bercakap dengan broker yang nama digunakan dalam dokumen tersebut dan beliau mengesahkan bahawa rawatan yang dilakukan tidak pernah diberi kepada Sarah. Tambahan pula, laporan perubatan menunjukkan bahawa Sarah tidak pernah mengalami masalah kesihatan yang menekan rawatan itu. Jadi, berdasarkan penyiasatan Cik Sofia, bolehkah Cik Sofia meyakinkan mahkamah bahawa tuntutan itu adalah palsu? Ya, Yang Arif, semua bukti yang kami kumpulkan menunjukkan bahawa tuntutan ini dibuat berdasarkan maklumat yang direka. Cik Sofia, adakah awak mengambil kira latar belakang kewangan dan tekanan yang dihadapi oleh Puan Aina semasa menjalankan penyiasatan? Tugas kami adalah untuk menyiasat tuntutan berdasarkan fakta dan bukti, bukan untuk menjelaskan situasi peribadi tertuduh.
Namun kami memahami bahawa Puan Aina berada dalam keadaan kewangan yang sukar, tetapi itu tidak mengubah fakta bahawa tututan ini adalah palsu. Kami tidak menyangka bahawa tuntutan ini dibuat dalam keadaan terdesak. Namun, Puan Aina adalah seorang ibu yang tunggal yang terpaksa mengambil tindakan ini kerana keadaan kewangan yang sangat tertekan. Mungkin dia telah buat kesalahan besar. Tetapi niatnya adalah untuk memastikan anaknya Sarah mendapat rawatan yang diperlukan. Saya meminta mahkamah untuk mempertimbangkan keadaan ini. Yang Arif, walaupun tertuduh mungkin berada dalam keadaan terdesak, penipuan tetap penipuan. Syarikat insurans kami telah mengalami kerugian yang sangat besar dan telah melanggar undang-undang. Tindakan yang dilakukan oleh tertuduh tidak boleh dipandang ringan. Kami memohon mahkamah untuk mengambil tindakan tegas. Puan Aina, berdasarkan bukti yang telah dikemukakan serta hujah daripada kedua-dua belah pihak, dengan ini jelas bahawa tuntutan yang anda lakukan adalah palsu. Namun, mahkamah juga memahami keadaan kewangan yang anda alami. Oleh itu, mahkamah akan mempertimbangkan lagi kes ini sebelum menjatuhkan sebarang hukuman. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan dengan denda sebanyak RM50,000 Malaysia. Hukuman penjara akan dikurangkan kepada 6 bulan jika tertuduh dapat membayar denda dalam tempoh yang telah ditetapkan. Mahkamah berharap ini akan menjadi pengajaran bukan sahaja kepada tertuduh, malah kepada masyarakat bahawa penipuan tidak boleh dipandang ringan. Kita akan cuba yang terbaik, Aina. Saya akan berusaha untuk mengurangkan beban denda. Okey?